Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita berada dalam kuliah dengan tajuk Perbandingan Sains Islam dan Barat. Kali ini kita nak pergi agak lebih mendalam. Kerana apa kita agak mementingkan perbincangan tentang perbandingan sains Islam dan Barat ni? Sebabnya nanti suasana sekarang ini kebanyakan ilmu mengalir masuk dalam kerangka faham kita sebagai orang Islam. Ilmu dan kajian tersebut berasal dari Barat, dan kajian dan juga penciptaan daripada ataupun teknologi yang datang daripada Barat ini, dia tidak datang kepada kita dalam keadaan yang tanpa nilai apa-apa. Syarat di dalam penciptaan mereka, kajian mereka itu nilai yang sangat berpasak kepada pandangan alam Barat. Okey, jadi disebabkan hal itu, walaupun nampak aktiviti sains itu sama sahaja dekat dalam makmal, mengkaji binatang contohnya, tetapi pandangan alam yang mendasari matlamat kajian itu dibuat, yang mendasari pemikiran orang yang mengkaji, dia sangat berbeza dan boleh menghasilkan natijah-natijah yang berbeza. Okey, dan natijah itu bukan setakat macam mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, tetapi dia juga boleh mempengaruhi dari sudut kepercayaan keagamaan kita, ataupun lebih fokus lagi akidah kita. Jadi slide-nya tak panjang, ada dalam 5 slide saja yang betul-betul kita nak fokuskan perbandingan sains Islam dan Barat, dan perbincangan di sini lebih bersifat asas. Kalau kita nak pergi lebih mendalam lagi, perbincangan tersebut akan menjadi panjang, tetapi untuk peringkat kita sekarang ni, okey, cukuplah dulu untuk saya ketengahkan perbincangan yang bersifat asas. Okey, perbezaan yang pertama dia berkait dengan dia punya foundation, asas dia ataupun pandangan alam. Dalam kotak hijau ni ialah pandangan alam tentang Islam ataupun sains Islam, manakala kotak merah ni penerangan tentang sains Barat. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak pernah berlaku pemisahan antara sains dan juga Islam. Islam ataupun ad-din Islam ni, agama kita, agama Islam ini, dia berasal daripada sumber wahyu. Agama kita bukanlah agama yang direka-reka oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, apa sahaja yang Nabi sampaikan, semuanya diarah, dipandu, dibimbing oleh wahyu, dan wahyu itu datangnya dari Allah. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan keilmuan kita, tak kisahlah ilmu apa sekalipun, sains matematik ke, sains tentang sains kesihatan ke, ataupun ilmu kaji bumi ke, ilmu kaji bintang ke, semua ilmu-ilmu yang kita sebutkan sains ini pun datang dan sumbernya datang daripada wahyu, dan mana wahyu itu datang daripada Tuhan. Jadi, dalam kajian keilmuan Islam, dalam kajian sains Islam, kita sangat rapat dengan sumber ini, iaitu sumber wahyu. Dan wahyu itu mestilah merujuk kepada hakikat wujudnya Tuhan. Jadi dalam aktiviti sains kita, walaupun kita mengkaji katak ke, mengkaji perabot ke, kayu yang nak dijadikan perabot ke, ataupun kita nak mengkaji batu, simen, pasir dan sebagainya, sentiasa dalam minda dan kefahaman saintis Muslim itu, hakikat dan kepercayaan bahawa semuanya itu ada pencipta yang menciptakannya, ada Tuhan yang menciptakannya. Okey, jadi segala-gala aktiviti sains itu berteraskan kepada tauhid. Yang kita dah bincang dulu bahawa segala sumber perkara yang dikaji itu datang daripada Allah. Kita yang mengkaji ni pun datang daripada Allah, ada tanggungjawab dengan Allah, yang menyebabkan kita mesti niatkan segala pengkajian kita itu niatkan kerana Allah, dan segala-galanya akan kembali kepada Allah. Jadi tauhid ni dia menyepadukan antara kegiatan keilmuan dan juga keyakinan kita ataupun kehidupan kita sebagai seorang yang beragama ataupun bertuhan. Itu tauhid. Tetapi dalam sains Barat ini, mereka ini mempunyai sejarah yang agak berbeza dengan kita. Mereka ini disebabkan banyak sangat ajaran-ajaran Kristian ataupun pemikiran-pemikiran daripada gereja itu mencengkam mereka, banyaknya berunsurkan tahyul, berunsurkan pemikiran-pemikiran yang karut dan hurafat. Jadi disebabkan akal mereka yang sejahtera, kita kata disebabkan logik akal, mereka menolak segala apa yang agama Kristian telah tetapkan. Ini berlaku sejarahnya bagaimana mula tercetusnya sekularisme. Apabila
cengkaman daripada agama ini terlalu kuat, adanya surat pengampunan dan sebagainya, bila fikir balik semula tak boleh nak diterima oleh akal, maka orang-orang barat pada ketika itu melepaskan diri mereka daripada cengkaman barat, daripada cengkaman gereja. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka mengatakan okey, gereja untuk hal ehwal ketuhanan, keagamaan, tapi sebaliknya tentang perkara yang objektif, perkara yang nyata, yang jelas, tentang kajian-kajian yang bersifat boleh dibuktikan, itu ialah tugas ilmuwan-ilmuwan ataupun tugas saintis-saintis ni. Jadi mereka ini dia punya semangat untuk mengkaji ilmu itu ialah apabila berpisah dengan agama. Kita lain, kita semangat untuk mengkaji itu didorong oleh agama. Jadi disebabkan kelemahan dalam agama Kristian itu menyebabkan ilmuwan pada ketika itu tak puas hati dan memisahkan diri, maka apa sahaja kegiatan keilmuan mereka itu mereka lakukan dengan kefahaman, keyakinan bahawa mesti menolak kewujudan Tuhan. Kenapa menolak kewujudan Tuhan? Sebab Tuhan itu tidak boleh dibuktikan, tidak boleh dicerap dengan panca indera, tidak boleh diukur, tidak boleh disukai. Kalau kita kata Tuhan itu sangat berkuasa, maka macam mana dia punya ukuran kekuasaannya itu? Maka itulah yang menyebabkan sains moden ni apa sahaja sumber yang bersifat ketuhanan, mereka tolak. Jadi sebab itulah mereka juga menolak konsep wahyu ni. Sebab kalau mereka dah tolak Tuhan, mereka akan menolak para nabi dan mereka akan menolak kitab-kitab ini. Jadi berlakulah dualism. Dualism ni menjadi akar yang menumbuhkan fahaman sekularism. Dualism ni ialah dua perkara yang bertentangan berlaku secara serentak. Maksudnya macam ni, seorang Kristian itu, dia seorang saintis Kristian contohnya, dia dari sudut keagamaan dia merupakan agama Kristian, dia akan pergi gereja, dia akan buat apa yang agama disuruh, tetapi dari sudut keilmuan dia tidak akan berpegang kepada agama Kristian itu. Dia akan berpegang kepada rational thinking ataupun empiricism. Jadi sebab itulah dua perkara yang bertentangan ini dia berlaku secara serentak. Sedangkan kita agama dan juga kegiatan keilmuan dia bersifat bersepadu, dia bersifat bersekali dan saling kuat menguatkan. Agama menyuruh kita mengkaji dan daripada kajian itu akan menumbuhkan semangat yang lebih untuk beragama. Okey, harapnya jelas. Itu perbezaan yang pertama, konsep yang mendasari kerja-kerja ataupun kegiatan sains itu. Kalau Islam yang didasari oleh konsep tauhid, manakala sains moden itu didasari oleh faham dualism. Okey, seterusnya. Perbezaan yang kedua ialah perbezaan sains Islam ini dia bersifat sepadu. Tapi kalau sains barat ini dia sama ada dia menjadi ekstrim terlalu objektif ataupun dia ekstrim menjadi subjektif. Okey, kita pergi dulu kepada apakah yang dikatakan sepadu. Yang dikatakan sepadu itu ialah Islam ini dia memanfaatkan semua kaedah-kaedah ataupun saluran-saluran ilmu dalam proses mencapai kebenaran, dalam proses menuntut ilmu. Jadi terdapat 3 saluran ilmu dalam Islam, iaitu khabar sadiq. Khabar sadiq ni ialah berita-berita yang benar. Sadiq tu ialah yang benar. Apakah berita yang benar itu? Tentunya ia datang daripada wahyu. Jadi wahyu itu datang daripada Tuhan, disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW akan sampaikan pula kepada umat. Jadi wahyulah kita kata khabar yang sadiq. Yang kedua, saluran ilmu juga ialah akal manusia untuk memikirkan alam ini, bagaimana bumi bergerak, bagaimana proses pencernaan dalam badan kita, bagaimana kita boleh tidur, bagaimana apa lagi bagaimana tiba-tiba kita bagaimana sebenarnya dikatakan bahawa alam ini ada pencipta. Jadi akal pun menjadi satu saluran ilmu juga. Okay. Yang ketiganya ialah panca indera. Macam mana Islam ini menyuruh umatnya memanfaatkan panca indera kita ni untuk kita melihat bukti-bukti kebesaran Allah kat bumi ni. Bagaimana itik boleh menyelam. Lepas tu itik pula ada macam-macam pula jenis itik. Maksudnya mesti lihat, mesti dengar, mesti perhatikan. Jadi dengan menggunakan panca indera ini. Jadi ketiga-tiga saluran ilmu ini walaupun kedudukan dari sudut hierarkinya ialah
wahyu tu yang paling tinggi, tetapi wahyu itu tidak akan mencapai matlamat dia sebagai petunjuk, sebagai pembimbing manusia kalau manusia tidak memikirkan konten yang terdapat dalam wahyu itu. Begitu juga wahyu menyuruh kita memerhatikan alam, memerhatikan unta, memerhatikan bukit-bukit, bagaimana Allah tinggikan, bagaimana Allah suruh kita memerhatikan bumi ini, Allah buat macam hamparan. Jadi macam-macam lagi Allah suruh kita perhatikan. Maksudnya bila kita kata perhatikan, kita menggunakan panca indera kita. Jadi Allah perhatikan bagaimana manusia itu daripada baby, tak berdaya, mak ayah dia jaga, dia dewasa, tua, sampai kembali macam baby balik kan. Proses perkembangan kehidupan manusia. Itu pun ada juga Al-Quran nyatakan. Jadi berbalik kepada tentang hierarki tadi tu, walaupun wahyu itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebab kesahan wahyu itu tidak boleh ditolak, apa sahaja yang dinyatakan oleh wahyu itu bersifat mutlak kebenarannya, tetapi apa sahaja yang ada dalam wahyu itu tidak akan membawa manusia kepada kebenaran kalau manusia tidak memikirkannya dan kalau manusia tidak memanfaatkan panca indera yang Allah telah berikan. Jadi sebab itulah dikatakan kat situ epistemologi Islam tidak terjebak, maksudnya tidak terperangkap dalam situasi sama ada menjulang satu saluran ni terlalu tinggi, maksudnya pergi terima wahyu saja, akal dengan panca indera tolak terus, ataupun meremehkan yang lain. Tak ada. Maksudnya semuanya secara bersepadu. Jadi itulah dikatakan kat sini, sains Islam itu tidaklah bersifat rasionalism. Maksudnya dia bersifat menghargai rasional, menghargai pemikiran rasional tanpa menjadi rasionalism. Rasionalism ni ialah fahaman yang menerima kebenaran itu hanya diterima kalau dia boleh difikirkan oleh akal. Begitu juga kalau kita kata empiricism tu, kebenaran itu diterima kalau dia boleh dicerap oleh anggota fizikal panca indera kita. Dan traditionalism itu ialah fahaman yang menerima tentang khabar ataupun tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Kalau dalam sudut kita ni, kita ambil wahyu lah sebab wahyu itu datang daripada Rasulullah berzaman-berzaman dahulu. Jadi Islam dia punya sifat dia bersepadu. Okey. Adapun yang barat ni, mereka ini boleh menjadi objektif sepenuhnya ataupun mereka ni boleh jadi ekstrim subjektif sepenuhnya. Okay, apa yang kita maksudkan kat sini dengan objektif tu ialah mereka ini perkara yang objektif ni ialah perkara yang tepat, perkara yang tidak ada lagi agakan, betul-betul boleh diukur, boleh disukat. Jadi yang kalau kita nak kata dekat sini yang bersifat objektif ni dia sangat berfikiran empiricism, sangat boleh diukur, boleh ditengok oleh mata kepala macam tu. Jadi disebabkan itulah barat ni yang berpegang kepada ekstrim objektif ni, mereka menganggap bahawa alam ini semuanya bersifat benda, hanya bersifat material. Sebab apa? Kalau kita kata ada unsur rohani, ada unsur ketuhanan dalam alam ini, maksudnya alam ini ada ciri-ciri spiritual ataupun rohani, benda itu tidak dapat diukur. Jadi kalau kita kata oren lah, kalau kita kata hitam lah macam tu. Jadi akibat fahaman yang mengatakan bahawa alam ini tidak ada langsung unsur roh, tidak ada langsung unsur spiritual, malah terpisah dengan Tuhan, maka disebabkan itulah sains barat ini berpegang kepada sikap harus memanipulasikan, harus mengeksploitasikan alam ini dan alam ini berada dalam genggaman manusia. Jadi itu satu segi. Kalau yang jadi objektif tu objektif sangat. Maksudnya semuanya benda, semuanya boleh diukur, mesti dilihat secara nyata, secara zahir macam tu. Kalau dia terlepas daripada apa yang boleh dicerap oleh panca indera, semuanya dianggap tidak benar. Okey. Yang bersifat subjektif pula macam ni, orang yang berpegang kepada rational thinking. Bila berpegang kepada rational thinking, pemikiran kita ni kan macam-macam, merencam. Jadi kalaulah kita katakan matahari contohnya, apa yang kita nampak pada matahari dan apa yang kita fikirkan pada matahari. Mungkin orang A akan kata matahari besar, orang B akan kata matahari jauh, orang akan kata matahari panas. Jadi kan
Dan mungkin juga ada orang yang katakan di ialah matahari ialah lambang kegembiraan. Jadi bagi orang yang berpegang kepada subjektivism ni ataupun orang yang berfahaman subjektif ni, semua pun betul. Tak ada apa yang salah, semua pun boleh diterima. Tak ada benda perkara yang betul-betul pasti untuk define matahari tu. Mungkin kalau kita nak cakap soalan kajian dia ataupun subjek matter dia matahari agak mudah. Tetapi kalau subjek matter dia ialah apakah maksud kebahagiaan, apakah maksud kebebasan. Jadi semua perkara pun betul. Itu yang jadinya ada fahaman LGBT tu. Bagaimana kita nak define orang tu perempuan? Bagaimana kita nak define orang tu lelaki? Jadi daripada faham subjektivism inilah ada pandangan ataupun pegangan yang mengatakan dalam konteks inilah LGBT yang Ustazah nak cakap ni, orang mengatakan bahawa saya ni perempuan yang terperangkap dalam badan lelaki. Sebab semua pun betul, tak ada perkara yang pasti. Jadi dalam pandangan subjektivism ni ialah bagi orang yang berpegang kepada subjektivism ni ataupun orang yang terlalu subjektif sangat ni, tiada yang pasti melainkan ketidakpastian. Maksudnya tidak langsung objektif. Jadi kita orang Islam, kita tak macam tu. Kita memang percaya bahawa ada unsur-unsur kerohanian, tetapi kita juga menghargai perkara-perkara zahir kita ni. Contohnya kalau kita sakit kan, tak adalah terus kita nak kata sakit sebab hantu dan sebagainya. Mesti ada juga perkara-perkara yang secara objektifnya kita nak tengok berapa temperature yang dikatakan dia demam, kalau darahnya jenis macam mana, kurang darah merah ke, kurang darah putih ke. Maksudnya semua itu diambil kira dalam Islam, semuanya bersepadu, semuanya penting. Tetapi kalau barat, sama ada mereka ni menolak langsung, sama ada objektif ataupun subjektif, kedua-duanya menolak wahyu. Tetapi kalau objektif ni mereka sangat menekankan perkara-perkara yang bersifat fizikal, boleh diukur dengan panca indera. Tetapi kalau orang yang subjektif ini tolak wahyu juga, tapi mereka sangat mementingkan relatifnya kebenaran. Tak ada satu kebenaran yang mutlak. Semua pun benar, semua pun bersifat relatif. Tak ada satu perkara yang absolute. Macam tu. Okey, harapnya nombor 2 ni agak faham lah ya. Kalau tak faham nanti boleh tanya semula. Okey, yang ketiga ni kita nak tengok perbezaan sikap sains Islam dan juga sains barat terhadap alam. Selaku orang Islam yang percaya bahawa tidak ada perkara yang terjadi dengan sendirinya, orang Islam mempercayai bahawa alam ini ada pencipta. Dan alam ini bukan sekadar alam yang kita nampak ni, bukan sekadar alam binatang, alam tumbuhan, tetapi juga alam-alam yang bersifat mikrob ni, benda-benda yang kita tak nampak. Jin kita, maksudnya bukan jin, maksudnya genetik badan kita, bagaimana hormon yang berlaku, dia punya rangsangan dan tindak balas di dalam badan kita, semuanya itu ada pencipta dia. Maksudnya tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada pentadbiran Allah selaku pencipta. Malah kalau dalam perbahasan yang lebih dalam lagi, setiap perkara yang ada di alam ini setiap saat itu dibinasakan dan diciptakan. Maksudnya semua perkara yang ada di alam ini bersifat baharu. Okey, apa pula maksud alam? Alam ni maksudnya segala sesuatu selain daripada Allah. Maksudnya alam ni ialah makhluk. Jadi semuanya ialah dalam pentadbiran Allah. Jadi sikap kita kepada alam, kita mendasari sikap kita nak mengkaji pokok dan nak mengkaji tanah ke, kita mendasari sikap kita tu dengan hormat dan juga adab. Kerana alam itu, perkara yang kita kaji itu ada tuan punya. Dan siapakah tuan punyanya? Allah. Jadi kita ni macam mana? Kita ni memang khalifah, memang Allah dah tundukkan alam ini kepada kita. Maksudnya tak ada siapa alam ni berlawan kita balik kan. Tetapi kita mengambil alam untuk kita kaji itu, perkara-perkara yang kita kaji itu dengan penuh amanah. Kita ni sebagai khalifah tak boleh sesuka hati membuat kemudaratan untuk alam ini. Jadi sebab itulah kita memahami bahawa alam ini mesti dipelihara, tidak boleh dicemarkan, tidak boleh dibinasakan. Sebab alam ni bukan kita punya, bukan manusia punya. Alam ni ialah Allah yang punya. Jadi kita yakin juga yang terakhir tu kita nyatakan alam ini ialah ayat yang hidup, ayat Allah, maksudnya tanda-tanda Allah yang hidup. Macam mana pokok bergerak, macam mana daun kelapa berbeza dengan daun keladi, buah durian lain dengan buah oren, bagaimana kita melihat
ada laut yang beku, ada laut yang panas, ada laut yang masin. Jadi kan semua itu merupakan ayat yang hidup. Kita boleh rasa benda tu. Bukan sekadar, maksudnya contohlah kita kata laut yang beku kan. Maksudnya laut yang beku dekat Arktik, dekat Antartika dan sebagainya, air laut tu membeku. Kita bukan sekadar boleh membayangkan dalam fikiran, kita boleh pergi, kita boleh rasa kesejukan ais tu. Sama juga dengan laut masin. Dia bukan sekadar dalam kefahaman kita, kita boleh mengalami laut masin tu yang kita tak tenggelam dalam laut masin tu. Samalah juga dengan laut-laut yang lain. Maksudnya itu yang dikatakan kita boleh berinteraksi dengan alam ini dan kita boleh mengalami alam itu. Itu maksud dia. Okey, jadi itu sikap orang Islam terhadap alam. Adapun dalam sains barat, bila mereka memahami bahawa alam ini walaupun ada pencipta, katakanlah mereka meyakini bahawa memang ada pencipta yang menjadikan alam ini, tetapi penciptaan itu bersifat lepas Tuhan, maksudnya selepas Tuhan menciptakan alam, Tuhan melepaskan alam itu untuk bergerak dengan sendirinya. Kalau nak dibagikan analogi, umpama tukang buat jam mencipta jam. Maksudnya selepas dia ciptakan jam itu, dah suka hatilah siapa nak jadi pemilik kepada jam itu, dan jam itu akan bergerak jarum saat, minit, jam dia sehinggalah habis bateri. Jadi fahaman mereka ini alam ni bersifat sangat mekanikal, sangat bersifat mesin dan juga kaku dan tak ada matlamat apa-apa. Jadi disebabkan itulah mereka anggap alam ni benda, tak ada perasaan, tak ada unsur rohani. Jadi mereka boleh memperlakukan apa sahaja kepada alam. Jadi unsur milik Tuhan mereka keluarkan, unsur alam itu ada perasaan, ada hidup, maksudnya ada kehidupan pun mereka keluarkan. Sebab apa? Mereka ini mengeluarkan unsur-unsur tahayul dalam alam dengan melunakkan pandangan agama terhadap alam dan memisahkan Tuhan daripada alam dan memisahkan manusia dengan alam tabi'i. Maksudnya kalau manusia nak berurusan dengan alam pun tanpa ada perasaan apa-apa. Tak ada perasaan ihsan. Maksudnya mereka alam ini, binatang tumbuhan ialah benda. Tak ada apa-apa makna. Tapi kalau kita orang Islam betapanya Nabi ajar kita beradab, masuk hutan pun ada doa dia. Kalau kita camping dalam hutan sekalipun, ada tempat-tempat yang Nabi kata jangan buang air kecil kat situ. Lepas tu kalau kita makan dan sebagainya, tulang-tulang tu hendaklah dikumpulkan, jangan dibuangkan bersepah-sepah merata-rata. Sebab apa ni? Sebab kita berinteraksi bahawa alam ini bukan semata-mata kita yang hidup, tapi ada juga makhluk-makhluk Allah lain yang hidup bersama dengan kita dalam dimensi yang berbeza. Jadi itu yang ketiga. Kenapa berlaku sikap terhadap alam ni berbeza? Sebabnya tadi, apa dia punya keyword kat sini? Sebab Barat ini memisahkan Tuhan dan unsur rohani, dan Islam ini anggap bahawa segala-galanya ada dia punya kehidupan dia yang Allah telah berikan kepada makhluk-makhluk ni. Okay, kita pergi kepada yang keempat, dari sudut sejarah. Okey, yang ni ada sedikit kita dah sentuh di awal tadi. Sains Islam lahir daripada dorongan wahyu. Betul kan? Dan maksudnya daripada perkataan Iqra tu. Bacalah. Maksudnya banyak lagi ayat lain. Lihatlah, fikirkanlah. Maksudnya semua itu datang daripada dorongan wahyu untuk manusia. Kaji, gunakan akal, gunakan panca indera. Dan alam ini adalah tempat Allah meletakkan tanda-tanda dia. Tanda Allah pengasih, tanda Allah maha menciptakan, tanda Allah bijaksana. Semuanya itu Allah letakkan dekat alam ini. Okay, jadi Al-Quran ni menyuruh manusia menelaah alam dengan sebagai tanda kejadian Tuhan. Jadi bukan sahaja melalui Al-Quran, tetapi dengan bertafakur pada alam ini, betul-betul merenung kekuasaan Allah pada alam ini, kan? Macam mana contohnya hujan. Hujan kalau sikit-sikit kita rasa gembira, kita rasa macam segar dengan hujan yang sikit-sikit. Tetapi kalau hujan tu berlarutan sampai jadi banjir, kita pula susah. Dan nak katanya segala-gala sesuatu itu dia mudah bagi Allah. Jadi melalui alam ini juga kalau kita fikir betul-betul, dia boleh menjadikan hati kita ni lembut dan dekat kepada Allah. Jadi kalau orang Islam dia membuat kajian, dia akan dia akan ambil kira semua perkara tu. Okay, jadi dari sudut sejarah, walaupun memang pada zaman Yunani itu kita belajar kan budaya ilmu zaman Yunani itu sangat mementingkan ilmu.
adanya ni golongan Athens dululah, maksudnya contohnya macam ilmuwan Socrates, Aristotle, Plato. Mereka pun ada membuat kajian dan mereka pun ada menulis, banyak sekali mereka menulis. Tetapi kajian-kajian mereka pada zaman Greek dulu ni tidak sampai kepada orang Barat moden. Kenapa tidak sampai? Kerana orang Barat yang moden ni pun tak boleh nak faham apa yang ditulis oleh nenek moyang mereka ni. Jadi siapa yang memperhalusi kajian-kajian mereka ni? Jawapan dia ialah orang Islam. Jadi orang Islam contohnya dia mengambil apa yang telah dikaji oleh Aristotle, oleh Socrates contohnya, dan mereka melakukan proses Islamisasi. Apa sahaja yang tidak bertepatan dengan semangat agama mereka buang, dan mereka memperincikan lagi kajian-kajian yang telah dilakukan. Jadi terdapat satu sumbangan besar sebenarnya ilmuwan Islam dekat sini, yang mana mereka ini menghubungkan perkara-perkara teori yang telah ditulis oleh ilmuwan dulu dengan praktisnya, praktikal amalinya macam mana berlaku, mereka tulis kat situ. Maka mereka macam meluaskan lagi medan kajian itu. Dan apabila orang Islam dah buat banyak sekali orang-orang Islam mengkaji semula, memperbaiki semula kajian-kajian yang telah dilakukan oleh orang-orang Greek ini, maka bila berlaku tamadun Islam itu semakin berkembang, berlakulah pengaliran masuk ilmu-ilmu ni masuk semula ke Barat. Tetapi Barat macam yang telah kita bincangkan itu, mereka menciplak, mereka menggelapkan sumbangan saintis-saintis Islam. Mereka mengatakan ilmu tu mereka yang buat dulu. Malah sebenarnya apa saja kajian-kajian Islam yang mereka belajar, mereka terjemahkan semula, mereka buang balik segala-gala unsur-unsur Islam itu. Mereka ambil ilmunya saja tanpa mereka ambil nilai tauhid, nilai amanah yang telah dimasukkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam kita. Jadi pada zaman Umayyah lah berlakulah pengaliran ilmu itu dengan lebih rancak lagi apabila wujudnya bandar-bandar ilmu, bandar Cordova, Seville dan juga Granada. Jadi mengalirlah masuk ilmu. Jadi kita nak cakap bahawa dari sudut sejarah, agama kita mendorong kegiatan keilmuan itu. Tetapi dari sudut sejarah agama Kristian, mereka agak berbeza sebab mereka memahami bahawa tempat dunia ni adalah tempat yang hina, tempat yang kotor. Sebab apa? Sebab manusia ni berdosa. Dan manusia ni berdosa, maka dia dijadikan dekat alam ni duduk sebagai hukuman dekat dunia ni. Agama Kristian kan dia percaya kepada original sin. Setiap manusia yang lahir di dunia ni dah ada dosa. Jadi mereka pandang alam ni sebagai satu tempat yang tidak menarik, satu tempat yang bukan untuk dapat bahagia. Jadi disebabkan itulah berlakunya zaman gelap. Sebab kefahaman agama yang mereka pegang macam tu. Maksudnya pandangan yang hampa, pandangan yang macam kecewa, tak ada harapan macam tu. Dan sebaliknya, apa yang dianggap bumi ni dianggap sebagai alam yang tak bagus, alam yang kotor, alam tempat orang berdosa. Tetapi yang mereka nampak hebat, menampak macam alam yang suci ialah alam di sebalik bintang-bintang. Sebab tu kalau kita belajar, mereka ni pun ada macam-macam jenis bintang kan, Sagittarius lah, Venus lah, macam-macam. Sebab mereka nampak itulah dewa-dewa yang mulia yang berada di alam langit sana. Jadi sikap agama Kristian macam ni sebenarnya dia memberi satu watak bermusuh dengan kajian-kajian keilmuan yang boleh menyumbang kepada perkembangan peradaban. Jadi kalaulah Islam tidak mengalirkan ilmu ni ke dalam masyarakat Barat, pasti sahaja Barat ini terus berada pada zaman gelap. Sebab dari sudut sejarah, agama mereka ni memberi masalah kepada perkembangan ilmu. Maksudnya akal manusia ni meronta-ronta untuk rational thinking, ada fitrah yang Allah berikan dalam hati ni untuk kita berfikir. Tetapi agama mereka itu mencengkam mereka untuk keluar daripada kepompong tu. Okay, jadi dari sudut sejarah, poin dia untuk slide yang ini yang nombor 4 ni, poin dia ialah dalam sains Islam tak pernah ada permusuhan antara kegiatan keilmuan dengan agama. Tetapi dari segi sains Barat,
agama mereka, khususnya agama Kristian itu, dia tidak mendorong kegiatan keilmuan sebab dia menganggap bahawa manusia ini dah menanggung dosa, bumi ini bukan tempat yang bagus, bumi ini adalah tempat yang kotor, tempat yang hina dan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka ini hidup dalam keadaan zaman gelap. Okey. Seterusnya kita pergi yang terakhir. Yang terakhir sekali ialah tahap sumbangan sarjana. Okey, sains Islam ini saya macam dah ada kaitan juga dengan slide sebelum ni. Okey, saintis Muslim ni dia sumbangan dia ialah memperhaluskan apa yang dia telah dijumpai dalam zaman Greek dulu. Dan mereka juga memperbarui teori zaman Greek kepada teori sains yang lebih jelas dan lebih khusus. Dan banyak sekali kalau kita baca nanti banyak penemuan yang kita katakan orang barat, yang kita ingatkan orang barat yang jumpa, tapi sebenarnya mereka hanya macam modify dan menggelapkan nama-nama saintis Islam. Contohnya tentang helikopter, tentang kajian optik, kajian tentang kamera, semua itu terlebih dahulu dijumpai dan dikaji oleh sarjana Muslim. Okey. Dari sudut sains barat, apa yang telah mereka lakukan memang nampak sekarang ni macam barat yang mendahului perkembangan ilmu. Tetapi asal usulnya apa yang mereka lakukan ialah mereka menterjemah, mengambil, menciplak karya-karya saintis Muslim ke bahasa Latin. Kemudian mereka rencamkan apa yang mereka dapat itu dengan pemikiran mereka yang bersifat sekular ataupun dualism tadi itu. Dan mereka kita katakan kat sini mereka membina, walaupun saintis Greek dan Yunani membina paradigma dalam bidang astronomi, fizik, perubatan, tetapi mereka tidak dapat keluar, tidak dapat merealisasikan apa yang mereka jumpa tu dalam alam nyata. Maksudnya berlaku pemisahan antara perkara yang mereka jumpa sebagai teori dengan praktis sebenar dalam kehidupan. Dan perkara itu dibantu oleh saintis Muslim. Kenapa berlaku macam tu? Sebab tadi kita dah cakapkan, disebabkan cara pandangan terhadap alam yang berbeza dengan kita. Kita macam berinteraksi dengan baik dengan alam, tetapi barat dia ada sejarah melihat alam ini sebagai tempat yang tidak bagus, tempat yang kita kata tadilah yang hina, yang tidak suci lah, kita kata macam tu. Jadi inilah dia perkara-perkara perbezaan cara pandang antara sains Islam dan sains barat. Keseluruhan 55 poin dah habis kat sini kan? Okey, 55 poin yang kita nyatakan kat sini semuanya berakar daripada sini. Bagaimana akarnya ialah sains moden itu menerima Islam, tidak menerima wahyu dan menolak unsur-unsur ketuhanan dan kerohanian, manakala sains Islam ini dia sangat teguh berpadu dengan sains dengan tauhid, konsep tauhid. Jadi akhir sekali kita nak nyatakan, sebenarnya apabila kita mengimbas tentang sains Islam, apa yang kita nak sebenarnya? Adakah kita semata-mata nak bersifat nostalgik terhadap kegemilangan orang-orang Islam terdahulu? Adakah cukup untuk kita mengetahui tokoh-tokoh dengan bidang dia? Kita tahu Khawarizmi matematik, Ibn Sina perubatan. Adakah cukup setakat itu? Ataupun adakah cukup untuk kita mengetahui bahawa rahsia kejayaan mereka begini macam tu? Adakah cukup? Sebenarnya yang kita nak kaji ataupun apa sebenarnya matlamat kita mengimbas balik kejayaan-kejayaan saintis Muslim yang silam, sebenarnya kita nak lihat kepada dari sudut kesatuan dan keselarasan tamadun yang dibangunkan itu. Betapanya perkembangan ilmu dalam Islam itu membantu ke arah kesejahteraan kehidupan manusia. Manusia sejahtera dan alam juga tidak rosak. Sebenarnya itulah semangat yang kita nak bawa untuk generasi kita hari ini. Bukan bermaksud bila kita membincangkan banyak perkara-perkara yang agak bertentangan dengan sains moden ini, kita langsung tidak minat dengan sains moden, kita melarikan diri daripada sains moden ini. Kita bukan nak sikap yang macam tu. Kita nak sikap bersifat kritis terhadap apa sahaja sains dan teknologi yang datang daripada barat. Dalam masa yang sama, kita juga nak bersifat kritis terhadap apa sahaja jumpaan dalam saintis Islam ini. Sebab mesti sahaja setiap ilmu itu boleh diperbaharui, boleh diluaskan lagi, boleh dimanfaatkan dalam konteks dunia hari ini. Jadi itu sebenarnya matlamat yang kita nak capai bila kita membincangkan perbandingan sains Islam dan juga barat. Jadi
Satu lagi yang kita nak ialah kita nak pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang sains ini, dia boleh menyaring apakah nilai yang boleh diterima, apakah nilai barat yang boleh diterima ataupun ciptaan-ciptaan barat yang boleh diterima, dengan apakah ciptaan-ciptaan barat yang mesti kita perjuangkan untuk tidak masuk dalam konteks kehidupan manusia, bukan saja dalam konteks kehidupan orang Islam, kehidupan manusia. Sebab apa, kita bukan saja nak mengelakkan kefasadan berlaku di kalangan orang Islam, tapi kita nak juga mengelakkan kefasadan, kerosakan berlaku kepada seluruh umat manusia dan juga seluruh alam. Jadi sampai situ saja. Selepas ini akan ada soalan untuk kita tengoklah setakat mana kefahaman anda. Okay, baik, sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.